Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walahu, amma ba'd. Tuan Imam, Tuan Bilal, sebuah jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Ta'ala dipertemukan pada malam ini untuk kembali kita menyambung perkongsian daripada kitab Al-Iman wal Hayah, Iman dan Kehidupan, karya Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Marhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yang pada bulan yang lalu kita berkuliah, kemudian seminggu kemudiannya almarhum meninggal dunia. Apabila mengingatkan tentang kisah kewafatan ataupun pemergian Dr. Yusuf Qaradawi, saya teringat satu kisah yang berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, iaitu dalam tempoh tidak lama selepas kewafatan Nabi, Sayyidina Abu Bakar menjalankan rutin yang pernah dilakukan oleh Nabi. Bermaksud Sayyidina Abu Bakar dicuba mengetahui apa lagi perbuatan-perbuatan, perkara-perkara yang dilakukan oleh Nabi, maka mereka akan buat juga. Antaranya adalah menziarahi Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Kita semua maklum, merupakan pengasuh kepada Nabi, yang Nabi menyebutkan dia adalah ibuku selepas ibuku, merujuk kepada terhutang budinya Nabi dengan Ummu Aiman, ataupun nama betulnya Barakah binti Sa'labah, kerana sejak daripada sebelum dia lahir lagi, Ummu Aiman telah berkhidmat dengan ayah dia. Selepas mana ayahnya meninggal dunia, maka dia berkhidmat dengan ibu Nabi, sehinggalah dia di antara orang yang awal menyambut Nabi, mengasuh Nabi, sampailah kepada meninggal dunianya ibu Nabi. Dan dia terus berkhidmat, menjaga Nabi bersama dengan datuk Nabi. Dan datuk Nabi meninggal, dia pun berkhidmat menjaga Nabi dengan Abu Talib. Begitulah betapa kasihnya Nabi, kerana apa? Ummu Aiman telah menjadi ibunya yang kedua. Apabila Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah, maka Ummu Aiman ini dibebaskan, kan? Kerana status dia sebagai hamba. Nabi bebaskan, dan selepas mana dia bebaskan, dia pun berkahwin dengan seorang yang bernama Ubaid. Dan daripada perkahwinan dengan Ubaid lah dia memperolehi anak yang bernama Aiman. Maka sebab tu dia digelar sebagai Ummu Aiman. Dia ikut Nabi berhijrah ke Madinah, dan rutin Nabi akan ziarah dia, kerana apa? Menyayanginya sebagai seorang ibu. Apabila selepas Nabi wafat, Abu Bakar menyambung aktiviti yang sama, iaitu pergi ziarah Ummu Aiman. Tengah ziarah, tengah sembang, tiba-tiba Ummu Aiman menangis. Pada tanggapan Abu Bakar, mesti kesedihan kerana teringat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tegurlah Ummu Aiman dengan ucapan yang kita pun juga akan sebut benda yang sama apabila adanya orang yang kehilangan seseorang dan dia bersedih. Kita akan nasihatkan, sabar, kita semua sayang kepada dia, tetapi Allah lebih kasihkan kepada dia. Nasihat yang sama disampaikan oleh Abu Bakar kepada Ummu Aiman. Kita semua sayang Muhammad, tetapi Muhammad telah berada pada kedudukan yang paling layak, iaitu di sisi Tuhannya. Kan dia itu adalah pesuruh Allah, maka layaklah untuk Allah lebih menyayangi Muhammad berbanding daripada kita.
Rupa-rupanya Ummu Aiman balas, kata dia, aku bukan bersedih, bukan menangis kerana terkenangkan kepada batang tubuh Muhammad, tetapi aku bersedih kerana apa? Wahyu daripada langit telah terputus. Satu ucapan yang menyebabkan tersentak Abu Bakar dan Umar, lalu kedua-duanya pun turut sama menangis dengan Ummu Aiman, membenarkan ucapan Ummu Aiman tadi. Maka inilah yang boleh jadi kita sedang rasai apabila perginya seorang ulama yang benar-benar bermanfaat untuk umat, untuk agamanya. Kita membesar dengan buku Dr. Al-Qaradawi, karyanya terlalu banyak. Seorang ulama daripada Jordan berusaha mengumpulkan karya-karyanya yang insya-Allah sedang dicetak keseluruhan, boleh jadi 95% karya Dr. Al-Qaradawi, sebanyak 151 jilid. Itu tulisan dia yang dikumpulkan. Bermaksud kalau kita kata kita mengaji agama tak pernah lah baca buku Al-Qaradawi, maksudnya tak tahulah, kita tak jumpa kot, sebab banyak buku dia diterjemahkan dalam banyak bahasa. Jadi kita selayaknya merasa sedih kerana masa Dr. Al-Qaradawi ada, kita boleh tanya dia. Kalau berlaku isu, kita akan tunggu kenyataan dia, kita akan tunggu tulisan dia. Mesti kita akan tertanya-tanya apakah pandangan-pandangan dia. Tapi hari ini kita hanya boleh baca tulisan dia, kita hanya boleh dengar ceramah-ceramah ulangan-ulangan dia di YouTube. Bolehlah. Tapi adakah sama kita dengar rakaman dengan ucapan live? Tak samalah. Maka itulah yang dibayangkan oleh para sahabat apabila Nabi dah tak ada, dah tak boleh dah nak rujuk Nabi. Maka dengan kemahiran yang ada, yang telah diajarkan oleh Nabi, maka kena bayangkan kalau Nabi ada, mesti Nabi buat macam ni. Kalau Nabi ada, ini keputusan Nabi. Kalau Nabi ada, semuanya dengan kepandaian, kefakihan, keilmuan para sahabat. Kerana apa? Tidak boleh lagi mendengar ucapan live daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selayaknya kita orang Islam merasai kesedihan yang sama. Bagaimana para sahabat merasa sedih dengan kehilangan Nabi, dan kita hari ini walaupun kita rasa sedih, tetapi kita tidak sempat menyaksikan peristiwa tersebut. Berbeza dengan para sahabat yang melihat depan mata mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Kini apa-apa yang berlaku, mereka terpaksa buat keputusan sendiri. Mesti susahlah, mesti akan ada keputusan-keputusan yang akan bila bercanggah akhirnya lepas Nabi meninggal, Abu Bakar kan bergaduh dengan Umar tentang mereka yang enggan membayar zakat. Macam mana nak buat ni? Kabilah yang luar daripada Mekah dengan Madinah ini, mereka kata apa? Kami tak nak bayar zakat dah. Kerana apa? Kami nak guna untuk urusan kami sendiri. Jadi bincanglah Sayyidina Abu Bakar dengan Umar. Abu Bakar kata tak boleh, kena bayar. Sebab Nabi dulu kutip, sekarang kita kena kutip jugalah. Kata Umar, tak payah kot, biar je lah dia orang. Sayyidina Abu Bakar terus sound. Masa sebelum Islam ganas sangat, bila dah masuk Islam pengecut. Itu ucapan Abu Bakar kepada Umar. Jangan ingat Abu Bakar ni lembut. Abu Bakar sebenarnya lebih garang daripada Sayyidina Umar. Itu ucapan. Sebab keputusan Abu Bakar adalah tegas, kita akan perangi orang yang tidak membayar zakat. Kerana apa? Itu bukan semata-mata amalan biasa, bahkan itu adalah hak Allah. Mereka yang melanggar hak Allah, mereka sedang mencabar agama, maka mereka akan diperangi. Maka itu keputusan daripada Abu Bakar. Akhirnya Sayyidina Umar akur dengan ketegasan tersebut. Dan banyak lagi lah yang kita katakan para sahabat akhirnya menjadi ijtihad mereka merupakan pandangan yang terpakai dalam agama. Sama juga dengan kita pada hari ini, kita pula lah yang kena pandai-pandai. Bila ulama yang kita sering rujuk tulisan dia, bila dia dah tak ada, maka kita kena pandai-pandai cek mana pandangan yang betul, yang kita boleh katakan kalau Dr. Al-Qaradawi ada hari ini, inilah pandangan dia dan sebagainya. Mudah-mudahan kita manfaatkan salah satu daripada karyanya, iaitu Iman dan Kehidupan. Pada muka surat 287, sambungan daripada bab yang sebelumnya tentang kaitan gerak kerja keduniaan dengan keimanan dan juga urusan akhirat, ataupun dalam tajuk yang diberi, mempertingkat prestasi kerja. Yang dimaksudkan dengan pengeluaran dimulakan dengan hasil, ialah yang berhubung dengan ekonomi, dan juga yang ada kaitannya dengan kerohanian.
ada orang yang salah erti tentang kaitan keimanan, bahawa keimanan itu mengurangi, bahkan melambatkan produksi dan prestasi kerja. Ini ada satu dakwaan lah. Ataupun menghalangi pertumbuhan dan perkembangannya. Rasa bukan dakwaan dah memang ramai dalam kalangan mereka yang terutamanya yang lemah pegangan agamanya akan meletakkan urusan-urusan agama ini, urusan keimanan ini boleh jadi akan melambatkan pertumbuhan ekonomi. Paling ketara sembahyang Jumaat lah kan? Kenapa tak sembahyang Jumaat? Waktu ni lah ramai trade, kan? Waktu ni lah ramai orang tengah, macam-macam lah kenyataan-kenyataannya. Itu salah satu contoh lah. Jadi dia kata apa? Salah faham ini timbul kerana menurut pandangannya, apabila iman itu telah masuk ke dalam hati seseorang, dia akan merasa hidupnya telah ditentukan dan tidak ada lagi kebebasan. Bahkan disebutkan orang yang telah beriman itu tidak lagi mementingkan pekerjaan untuk kehidupan dunia. Lalu akibatnya masyarakat menjadi rugi dan hidup ini mengalami kemunduran. Boleh jadi perkara ini sebenarnya ada yang sebahagian daripada kita beranggapan sedemikian. Saya nak tumpu akhirat je, maka tinggalkan kerja. Baguslah tumpu akhirat. Persoalannya makan minum dia macam mana? Allah dah jamin. Okey. Anak bini macam mana? Abu Bakar akan tinggalkan hanya Allah dan Rasul saja. Baik, kita tengok perbahasan dia. Kata Dr. Sokordowi, tanggapan tersebut adalah merupakan pandangan yang tidak tepat. Bagi mereka yang berpandangan sedemikian, pandangan tersebut adalah pandangan bagi mereka yang kurang pengertian tentang agama dan iman. Bahkan kata beliau, yang sebenarnya iman itu merupakan pendorong yang sangat kuat untuk mempertingkatkan hasil. Sebagaimana yang diketahui, hasil tidak akan, pengeluaran tidak akan berkembang melainkan disebabkan pekerjaan, dan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia bekerja dengan baik dan sempurna diperlukan untuk pertambahan hasil. Maka kemajuan tidak akan tercapai melainkan hanya dalam suasana kejujuran, keikhlasan bekerja. Untuk memperoleh kejujuran dan keikhlasan tidak ada pendorong dan penggerak yang lebih kuat pengaruhnya selain daripada iman. Dr. Sokordowi menemplak pandangan yang mengatakan orang yang beriman dia akan tinggalkan kerja dia. Dia akan tinggalkan segala kerja-kerja yang dia kata apa? Ini semua dunia. Maka dia akan tumpukan urusan akhirat. Kata Dr. Sokordowi, ini pandangan mereka yang kurang pengetahuannya tentang fungsi iman. Selayaknya mereka yang beriman akan semakin kuat bekerja untuk menambahkan hasilnya, dan itulah bukti bahawa iman itu berfungsi. Orang itu akan semakin kuat melakukan kerja. Kerja yang dimaksudkan adalah kerja keduniaan. Apakah kerja keduniaan itu langsung tidak ada kaitan dengan akhirat? Maka ini problem yang perlu diselesaikan oleh kita. Kata beliau, iman dan amal, keimanan yang sebenarnya bukanlah semata-mata tanggapan dalam akal kita ataupun semata-mata kepercayaan dalam hati, melainkan yang akan dituruti dengan tindakan. Iman merupakan kepercayaan, dan iman juga merupakan pekerjaan, dan iman juga merupakan satu keikhlasan. Bagaimana juga pun perbezaan antara dalam kalangan ilmuwan tentang hubungan antara iman dan amal. Adakah amal itu sebahagian daripada iman? Apakah amal itu merupakan syarat kepada iman? Apakah amal itu merupakan buah kepada iman? Tetapi tetap mereka sepakat bahawa amal itu adalah bahagian yang tidak dapat dipisahkan daripada nilai keimanan. Memang para ulama khilaf, amal ni ending ke starting kan? Kita beramal ni sebenarnya dia merupakan buah, ataupun dia merupakan syarat, ataupun ada lagi perbahasan-perbahasan yang pelbagai lah.
Tetapi kata Al-Qaradawi, kuncinya tidak ada dalam kalangan ulama yang mengasingkan antara iman dan amal. Kerana iman itu merupakan kepercayaan, dan kepercayaan itu mesti diterjemahkan. Dan buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis, laisal iman bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al amal. Iman itu bukanlah hanya angan-angan, dan juga bukan merupakan perhiasan, melainkan iman itu adalah apa yang tertanam di dalam hati, bahkan dibenarkan oleh amal. Ini ucapan maksud Nabi kaitkan iman itu bagaimana. Dia bukan semata-mata sesuatu yang ada dalam hati kemudian dia habis macam tu saja. Dia mesti ada pembuktian. Apa pembuktian bahawa kita merupakan orang beriman? Apa bukti bahawa kita adalah orang Islam? Adalah dengan amal. Kata beliau lagi, di dalam Al-Quran terdapat lebih daripada 70 tempat yang menyebutkan tentang perihal iman itu adalah sejalan dengan perbuatan, dengan amal. Tidak cukup dengan semata-mata amal, bahkan dikehendaki pula amal yang dimaksudkan adalah amal yang baik, amal yang soleh dengan erti yang luas, iaitu memberikan kebaikan daripada aspek keduniaan, daripada aspek keagamaan, individu, masyarakat, untuk elemen kerohanian dan juga elemen kebendaan. Lepas itu kita akan dapati dalam Al-Quran sukar untuk Allah Ta'ala pisahkan antara dua elemen, iaitu al-aminu billah, mereka yang beriman kepada Allah, dengan wa'amilus salihat. Maka kita akan jumpa ayat innal ladina amanu wa'amilus salihat. Orang yang beriman itu adalah orang yang mesti dia akan mengerjakan amal soleh. Jadi mustahillah orang itu beriman dia akan duduk diam saja. Kita akan dapati orang beriman ni tak duduk diam. Lepas buat suatu ibadat dia akan buat ibadat yang lain. Lepas buat satu benda dia akan terus menerus melakukan macam-macam ibadat. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amru bin Al-As, anak kepada Amru bin Al-As. Nama dia Abdullah. Kelebihan Abdullah, dia masuk Islam sebelum ayah dia. Amru, dia masuk Islam sama dengan Khalid ibn al-Walid. Dua orang ni masuk Islam serentak. Itu pun selepas melalui macam-macam peristiwa dalam kehidupan dia, termasuklah dialog dia dengan Raja Najasyi dan juga dengan Ja'far bin Abi Talib. Antara sebab penguat dia masuk Islam adalah selepas mana teringat-ingat dialog dia dengan Ja'far bin Abi Talib di Habsyah. Adapun anak dia termasuk dalam kalangan orang yang awal memeluk Islam, lebih awal mendapat hidayah. Maka kehidupan Abdullah bin Amru ini dalam keadaan dia anak orang kaya. Ayah dia ni orang kaya. Pernah ada dalam satu riwayat menyebutkan depan rumah dia ni ada 300 ekor unta. Depan rumah ada 300 ekor unta. Kira kalau kita hari ni dekat Posh garage parking tu 300 biji kereta lah. Gambarannya begitu. Kaya. Tetapi kekayaan itu langsung tidak menghalang Abdullah bin Amru untuk melakukan ibadat. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil dia. Nabi panggil Abdullah bin Amru. Panggil, Nabi tanya kepada dia, "Wahai Abdullah, dengar cerita awak ni rajin puasa. Betul ke awak puasa setiap hari?" Kata Abdullah, "Ya betul." Abdullah bin Amru puasa setiap hari. Nabi tanya lagi, "Betul ke awak qiyam setiap hari?" Kata Abdullah, "Ya Nabi." Dan yang ketiga, "Betul ke awak khatam Quran setiap hari?" Kata Abdullah, "Ya Nabi." Nampak? Rajin. Menjadikan orang yang beriman itu dia takkan duduk diam. Lepas tu Nabi panggil, nak confirmkan betul ke? Kerana apa? Nabi nak tegur lah.
Dalam melakukan ibadat pun ada disiplin dia. Nabi taja dan Nabi ajarkan kita macam mana nak tegur orang yang kuat melakukan ibadat, kerana dia bukan buat benda jahat, cuma dia perlu difahamkan erti ibadat yang sebenar. Maka Nabi tegur dia dalam keadaan dia orang muda. Nabi kata apa? Kalau nak puasa macam Nabi Daud. Dia kawan aku, dia pun Nabi macam aku. Puasa dia puasa yang paling baik. Apa dia? Hari ni puasa, esok tak puasa, selang sehari. Ini puasa yang paling baik, kata Nabi. Dalam satu riwayat, Nabi kata setiap bulan puasa 3 hari pun memadai dah. Kerana apa? Dia bukan dikira hari, tetapi ganjaran yang diberikan oleh Allah kerana janjinya daripada Nabi. 3 hari, sehari bersamaan dengan 10 hari. Maka sama macam puasa 30 hari. Ini ada 2 riwayat. Yang kedua, baca Quran, khatam Quran. Kalau boleh, jangan khatam kurang daripada 1 bulan. Nabi pesan kepada dia. Tapi Abdullah orang muda, kita kata mana nak cari budak muda, anak orang kaya, rajin beribadat. Kerana biasa kita dengar cerita budak muda anak orang kaya menghabiskan boras kan. Tapi ini rare punya cerita, bahawa sebenarnya ada dan tak mustahil orang yang sebegini akan wujud dalam kalangan kita, kerana dia memahami dengan kesyukuran semua itu datang daripada Tuhan. Kata Nabi, khatam Quran jangan kurang daripada sebulan. Tapi orang muda kata, dia jawab, wahai Nabi, aku boleh buat lebih daripada tu, aku boleh. Ialah orang muda. Maka Nabi kata apa? Okeylah, kalau macam tu jangan khatam Quran kurang daripada 20 hari. Nabi, aku boleh buat lagi. Ialah dia khatam Quran hari-hari kan? Aku boleh buat lagi. Kalau kita, aku tampar budak ni kan, orang suruh buat sikit tu dah lah kan. Yelah, kita kan boleh buat lagi, akhirnya semua kerja tak siap. Tu kalau kita lah. Tapi Abdullah bin Amr, Masya Allah, Nabi kata apa? Kalau macam tu, khatam Quran jangan kurang daripada 10 hari. Itu pun dia minta lagi, Nabi, aku boleh buat lagi. Maka Nabi kata apa? Jangan khatam Quran kurang daripada 7 hari. Ini dalam satu riwayat Bukhari dan Muslim. Katanya dalam pengetahuan saya ada satu lagi riwayat yang dia minta lagi, sehingga Nabi menyebutkan jangan khatam Quran kurang daripada 3 hari. Ini nasihat untuk orang yang kuat beribadat lah. Yang jenis memang tak pernah khatam Quran pun, janganlah suruh khatam sebulan. Tak boleh lah. Kita kena tengok kondisi orang. Kalau dah pernah khatam Quran belum? Kalau boleh khatam setiap bulan, tak jadi ya. Tak jadi. Ini nasihat untuk orang yang dia ada semangat yang tinggi, himmah. Biasanya orang muda yang dia tengah semangat nak buat kerja agama, dia tengok kita tengok dia buat secara berlebihan, kita nasihatkan dia. Kerana apa? Kita tak nak dia rasa penat. Kerana ibadat ni sampai satu masa dia akan rasa penat. Maka bila penat, bila dia tinggal, takut tak buat dah, maka biarlah dia berpada supaya konsisten sampai bila-bila dia buat. Itu maksud Nabi. Maka peringatan Nabi tentang khatam tadi itu sebenarnya pandangan Nabi yang paling baik sebulan sekali. Sebulan sekali itu bagi mereka yang rajin cukup dah. Tapi bagi mereka yang kita kata yang tidaklah dalam kategori macam Abdullah, setahun sekali okey dah tu. Itu gambaran. Tapi kalau rasa nak try sebulan sekali, ahlan wa sahlan. Maka ini ada saranan daripada Nabi. Tapi Abdullah bin Amr bila dia dah naik usia, dia dah berumur, waktu tu barulah dia kata apa? Patutlah Nabi suruh aku kurangkan dulu. Dah tua ni baru faham. Kerana apa? Dah berumur, badan dia kurus, kurang zat, dan dia tak sihat macam dulu, maka dia tak boleh buat macam mana dulu lagi. Baru dia kata faham. Maksudlah kesan. Kerana apa? Berlebihan dalam ibadat itu juga akan menyebabkan kita jemu. Maka kalau boleh, kita ada hak yang pelbagai. Agama ini bukan setakat di atas tikar semayang. Itu peringatan Nabi secara berhikmah untuk nasihatkan orang yang tengah semangat nak beribadat. Kalau kita belum apa-apa lagi, alah, esok tak buat dah tu kan. Nabi tak bagi untuk kita meremehkan perihal orang muda yang semangat beribadat. Dr. Sohordawi dia cerita dalam satu kitab dia. Dia ada tulis satu buku, Ibnul Qaryah wal Kutab. Anak orang kampung dan juga anak yang suka membaca buku. Lebih kurang macam itulah maksud dia. Dia budak kampung tapi dia suka baca.
Suatu hari dia kata apa? Dia ambil kayu, dia raut, jadi bentuk pedang. Kayu tu dibuat jadi bentuk pedang, kemudian dia ambil, digunakan untuk dia naik atas mimbar untuk dia berkhutbah. Orang Arab umur-umur remaja tu dia punya cakap laju dah, pam. Jadi dia guna tak berani pakai tongkat, bagi dia tongkat orang muda kan. Maka dia katalah semua orang pelekehkan dia. Tapi dia kata apa? Tidak akan melemahkan semangat aku. Kerana apa? Aku memiliki jati diri, sayangkan agama yang tinggi. Maka sebab tu kita jangan remehkan. Kalau kita nampak budak muda yang semangat untuk agama ni, kita cakap kat dia macam-macam, kita kena raikan semangat orang muda daripada dia buat benda yang lain. Itu saja. Maka sebab itu selayaknya iman itu tidak akan dibiarkan setakat ada dalam jiwa kita sahaja, tetapi mesti diterjemahkan dalam realiti kehidupan. Dorongan untuk bekerja daripada elemen dalaman. Orang beragama pada umumnya dan orang yang mempercayai Islam secara khususnya dalam melakukan sesuatu pekerjaan dunia tidaklah merasa terpaksa, tidaklah didorong oleh kekuasaan pemerintah atau paksaan dari luar. Orang beriman itu bekerja kerana kehendak jiwanya dan dorongan hatinya, kerana seruan dan perintah dari dalam dirinya, bukan kerana dihalau dengan menggunakan cemeti ataupun dengan sebab-sebab yang lain. Bahkan mereka bekerja dengan dorongan semangat dari dalam, iaitu mempercayai Allah, mempercayai risalahnya, kerana mengingatkan tugas dan kewajipan dari Tuhan supaya memakmurkan bumi dan menguasai alam. Betul? Orang beriman sepatutnya memiliki perasaan sedemikian, bahawa kerja, kita makan gaji, itu satu hal, tetapi daripada cara bekerja kita bekerja bersungguh-sungguh, bukan kerana semata-mata gaji itu tadi, tetapi kerana ini amanah. Ini amanah dari orang, ini amanah orang ramai, ini hak orang ramai. Kalau aku tak buat kerja aku, akan menyebabkan aku berdosa, akan menyebabkan aku menyusahkan orang lain. Maka orang beriman dia akan ada sikap yang sedemikian. Tiba-tiba orang Islam buat kerja sambil lewa, orang Islam buat kerja buat alai-balai je lah. Bermaksud ketika itu akan ada something wrong dengan keimanan kita. Orang beriman meyakini bahawa kebahagiaan di hari akhirat dan keuntungan dalam kehidupan dunia bergantung kepada amal, yakni kerjanya. Syurga di hari akhirat bukanlah diberikan kepada orang yang malas dan orang yang menganggur, melainkan untuk orang yang bekerja rajin dan sempurna, sebagaimana yang disebutkan dalam satu ayat, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan demikianlah taman syurga yang dipusakakan kepada kamu disebabkan perbuatan ataupun kerja baik yang telah kamu lakukan di dunia. Ini gambaran daripada Allah Ta'ala yang sepatutnya kita kenapa tak buat betul-betul? Bukan ada gaji pun. Ini beza dengan orang yang menerima suatu taklifan. Kerana apa? Memanglah kerja ni tak ada gaji, dan aku terima kerja ni pun bukan sebab gaji, tetapi aku terima kerja ni kerana apa? Aku meyakini kalau aku buat ini lillahi ta'ala, ia akan berikan ganjaran kepada aku adalah Allah Ta'ala. Tapi kalau kerja dapat gaji, tiba-tiba gaji tak dapat, maka kena tuntutlah juga kan? Doalah sikit kan, ya Allah laknatlah orang yang tak bagi gaji pada aku. itu lain cerita lah. Tapi yang kita cerita daripada aspek semangat. Boleh jadi kerja yang kita buat itu dinilai dengan nilai keimanan, maka sudah tentu kita akan buat sehabis baik. Soal orang nilai yang menyebabkan ada kesan kepada prestasi dan ada kesan kepada kenaikan pangkat gaji, itu soal yang lain. Ahlan wa sahlan, itu tak ada masalah pun. Tetapi daripada aspek Tuhan, macam mana Tuhan menilai kita? Boleh jadi kebanyakan daripada kita buat penilaian supaya manusia nilai, tetapi boleh jadi ada beberapa perkara yang kita kata manusia menilai dengan baik, tapi rupa-rupanya benda itu adalah benda yang terlarang, yang menyebabkan kita menzalimi orang lain, yang menyebabkan hak orang lain sepatutnya dapat ke orang lain, kita yang dapat. Maka kena ingat juga benda-benda sebegini, kena ingat. Jangan lupa, jangan ingat Tuhan abaikan persoalan kezaliman di muka bumi. Jangan ingat Tuhan abaikan, Tuhan tangguhkan sahaja. Jadi kena ingat sama-sama lah. Satu ayat lagi, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Seorang pun tidak mengetahui
akan kesenangan yang disembunyikan untuk mereka sebagai pembalasan, yakni pahala daripada apa yang telah mereka kerjakan. Satu gambaran juga daripada Allah Ta'ala bahawa kerja buat kita di muka bumi ini tetap akan diberikan perhatian oleh Allah Ta'ala, sama ada kebaikan-kebaikan yang berbentuk keduniaan, dia naikkan pangkat, naik gaji, orang puji, ataupun memang seluruhnya adalah sepenuh perhatian daripada Allah Ta'ala walaupun manusia tidak menilai. Kepentingan akhirat dicapai dengan amal. Akidah Islam telah menghancurkan angan-angan dan harapan kosong yang menyebabkan sebahagian manusia kira syurga itu disediakan untuk mereka dengan percuma, atau seumpama harta benda yang dipusakai daripada nenek moyang, ataupun berhak menerimanya kerana semata-mata menamakan diri mereka sebagai orang Islam ataupun duduk dalam lingkungan yang tertentu. Islam telah membatalkan pandangan yang demikian dan mengembalikan hak untuk memperoleh syurga itu kepada iman yang benar dan mereka yang melakukan amal soleh, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Baqarah ayat 111 dan 112. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Mereka yakni yang merujuk kepada Yahudi dan Nasrani mengatakan tidak akan masuk syurga kecuali orang-orang Yahudi atau Nasrani. Ini statement daripada mereka. Yang berhak masuk syurga siapa? Yahudi dan Nasrani. Maka apa kata Allah Ta'ala? Tilka amaniyuhum. Itu hanya angan-angan mereka sahaja. Sembang je lebih. Kata mereka ahli syurga, kata Allah Ta'ala itu hanyalah dakwaan mereka semata-mata. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Kul hatu burhanakum, katakanlah, kemukakanlah mana hujahmu, bawa mari hujah, bawa mari dalil. Siapa yang mengatakan bahawa kalian adalah confirm ahli syurga, mana dalil, mana hujah sekiranya kalian berada di pihak yang benar. Lalu Allah menyebutkan, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bahkan sesiapa yang menyerahkan dirinya, yakni patuh kepada Allah, dan dia orang yang melakukan perbuatan yang baik, maka orang itu akan memperoleh pahala dari sisi Tuhan dan mereka tidak akan merasa takut dan tidak merasa duka cita. Masuk syurga tak free, masuk tandas pun bayar. Takkan nak masuk syurga free, mesti ada something yang perlu diberikan kepada Tuhan. Maka sebab tu Allah Ta'ala tanya, apa ni orang Yahudi Nasrani tiba-tiba kata ahli syurga ni? Tuhan kata, jangan nak claim-claim ni. Kerja claim-claim ni bukan kerja orang Islam. Orang Islam claim berserta hujjah. Ini adalah bukti kebenarannya. Mana dia? Mesti ada hujjah, mesti ada sandarannya, paling kurang mesti ada logik, dan sudah tentu kalau ada data, berilah data. Maka ini adalah sikap orang beriman. Bukan orang Yahudi dan Nasrani saja yang berpendapat sedemikian, melainkan ada dalam kalangan orang Islam sendiri yang juga meletakkan satu harapan kosong. Mereka kira hanya dengan semata-mata mengucapkan kalimah syahadah ataupun mengakui bahawa dirinya adalah orang Islam, akan cukup dengan itu terbuka pintu syurga, lalu mereka masuk ke dalamnya dengan selamat. Maka ini adalah satu omong kosong, kata Dr. Sukordawi. Selayaknya orang beriman dia tidak akan boleh biarkan aku orang Islam kemudian tidur je. Orang Islam sifatnya progresif, orang Islam sifatnya aktif, mesti akan beramal. Ada pandangan yang menyebutkan dalam perbahasan tafsir, berlaku suatu pertemuan di antara orang Yahudi, orang Nasrani dan juga orang Islam. Maka setiap daripada golongan itu mengemukakan bahawa golongannya yang lebih berhak untuk masuk syurga. Kata orang Yahudi, kami ini pengikut Nabi Musa yang telah dipilih oleh Allah untuk menerima risalahnya dan juga perkataannya. Begitu juga orang Nasrani mengatakan, kami pengikut Isa, Ruh Allah dan perkataannya. Orang Islam mengatakan, kami pengikut Muhammad, penutup sekalian Nabi, dan kami umat paling baik yang dilahirkan untuk kebaikan umat manusia. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat yang memberikan keputusan yang adil, disampaikan kepada umat Islam dengan jelas.
Apa kata Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 123 hingga ayat 124? Laisa bi amaniyikum wala amaniya ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasraniyya wa may ya'mal minas salihat min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Tidaklah menjadi angan-angan kamu dan angan-angan dalam kalangan ahlul kitab bahawa siapa yang mengerjakan kejahatan akan mendapat pembalasan kerananya dan tidak memperoleh pelindung dan penolong selain daripada Allah. Bahkan sesiapa yang mengerjakan perbuatan baik, sama ada lelaki atau wanita, dan dia merupakan orang yang beriman, maka orang itu akan masuk syurga dan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Maka Allah Ta'ala jelaskan, kalau nak kira dakwa, semua orang boleh dakwa. Saya orang baik, saya ahli syurga, saya itu, saya ini. Macam-macam orang boleh mengaku. Tapi kata Tuhan, pengakuan tersebut tidak akan ada erti kecuali kalian memenuhi syarat yang mudah, iaitu beriman dan beramal soleh. Ada orang bukan Islam, mereka beramal soleh, maka ganjarannya di dunia sahaja, kerana mereka tak penuhi syarat yang satu lagi, iaitu beriman. Mana mungkin Allah Ta'ala akan penuhi syarat tersebut walaupun kita mengatakan kita orang baik, kita orang baik. Daripada aspek kemanusiaan, tidak ada isu kita kena buat baik kepada semua, tak kira dia orang Islam ke orang bukan Islam. Takkan nampak orang Cina kena langgar, biar aja dia orang kafir. Takkan. Tuhan tak izinkan sifat yang sedemikian. Tuhan suruh kita berbuat baik daripada aspek kemanusiaan kepada semua orang. Tak boleh pokok kata orang kafir itu sama saja, tak boleh. Tetapi ada syarat untuk kita penuhi kebaikan tersebut, iaitu bil iman, dengan perasaan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tertolaklah dakwaan Yahudi, tertolaklah dakwaan Nasrani, dan tertolak dakwaan orang Islam yang hanya berangan-angan, aku orang Islam, confirm syurga, confirm syurga. Tak boleh. Kata Tuhan, bukti. Kita perlukan bukti. Apa bukti kita orang baik? Orang lain nampak dia pergi semayang, dia berpuasa, dia bersedekah. Walau macam mana sembunyi pun, sembunyikan pun kebaikan hari ini, tetap akan ada saksinya. Buktinya, bila kita meninggal akan ada cerita. Semua cerita tu kita tahu atau tidak? Kerana apa? Walau macam mana kita cuba rahsiakan pun, tetap akan dapat pengetahuan kepada orang lain. Sebab itu Allah Ta'ala kata apa? Dalam satu ayat, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramal. Siapa yang akan jadi saksi? Allah. Yang kedua, Rasul. Kita confirm dah Allah akan menjadi saksi. Tapi Nabi tak pernah hidup zaman kita macam mana Nabi nak menjadi saksi amalan kita. Di akhirat insya-Allah Nabi akan memberikan syafaat apabila dikira-kira amalan kita. Nabi kata apa? Ini umat aku. Dan yang ketiga, al-mu'min, orang beriman akan perhatikan. Dia ni orang macam mana? Dia biasa semayang, dia datang awal, dia mari kuliah, dia itu, dia ini, dia ini. Orang beriman akan menjadi saksi setiap daripada amalan yang kita buat. Maka kita tak nak pertontonkan pun, kalau orang nampak ke tak nampak, tetap kita akan lakukan perkara yang sama. Itulah yang dinamakan sebagai ikhlas. Bukannya kita berusaha menyuruh tanpa orang lain tahu. Tetap orang lain tahu ke orang lain tak tahu, itulah yang kita akan lakukan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu was solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wallahu a'lam.